عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Masih pada Sakamel, aku sahabat saya lah, dan mengangkat Duta Jakim di PDRM, IPK Puh Perak, dan seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada banyak kerana sudi dalam ramai-ramai ini saya dijemput lah untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan tuan-puan semua pada malam ini. InsyaAllah moga-moga perjumpaan kita ini dikira oleh Allah SWT sebagai salah satu daripada perjumpaan yang diridai, yang diberkati oleh Allah SWT. Saya dengan Ustaz Kamil ni bukan yang baru. Kami sama-sama lapor diri di ADK pada tahun 2006 setelah kami dihantar oleh Jakim. Pada waktu tu Ustaz Kamil ditugaskan di Tiang Dua Melaka, Muar dulu, lepas tu ke Tiang Dua tu Tiang Dua lain ke Muar, lepas tu Ustaz Kamil ke JKM sekejap, betul kan? KBM, lepas tu ke JKM, lepas tu ke Temeran Highland, PDRM, lepas tu ke Ipoh. Maksudnya banyak tempat lah. Dan saya pula pada tahun 2006 ditempatkan di Jakim. Cerita juga kan sama dia kat depan ni kan, cuba-cuba main ceramah pasal-pasal ni kan. Dan pada waktu saya adalah pengajar agama lah. Dan sehingga 2010 saya dihantar ke United Kingdom sekejap untuk 6 bulan belajar pasal comparative religion atau perbandingan agama. Bila saya balik saja daripada sana, saya ditugaskan di bahagian dakwah Jakim sekejap. Lepas tu saya uruskan majlis-majlis rasmi kerajaan. Pada tahun 2014 saya telah dihubungi oleh pihak Universiti Melayu Kuala Lumpur untuk dipinjamkan seketika kat sana untuk 2 tahun. Pada waktu yang sama juga sebenarnya saya juga ditawarkan oleh Jakim untuk ke Indonesia 5 tahun. Saya tak mahu lah. Di sana takut-takut lagi, seorang jadi 2. Oh, faham, alhamdulillah. Jadi bukan apa kita risau bila saya tengok balik kalau saya dah ke Indonesia 5 tahun. Lepas tu habis 5 tahun kat situ dia hantar pula pergi ke United Kingdom lagi 5 tahun. Lepas tu Australia pula 5 tahun tak boleh Malaysia. Lepas tu dah berkebetulan Universiti Melayu panggil saya, maka saya pergi ke UM 2 tahun. Selepas selesai 2 tahun tu, pihak Universiti Melayu tawarkan saya untuk terus beriman dengan Universiti Melayu. Sebelum saya ditawarkan itu, kebetulan isteri saya pula dapat kerja dengan Universiti Melayu. Ini Allah Ta'ala punya pengaturan. Jadi bersama-sama dengan isteri saya, kita selesai ikut. So sampai ke hari ini saya masih dengan Universiti Melayu. Sampai hari ini saya merupakan pegawai agama Islam di Universiti Melayu. Baik, itu jadi, tapi hubungan saya dengan Jakim, hubungan saya dengan sahabat-sahabat yang pernah saya bertugas sebelum ini pun saya tak pernah putus lah. Bahkan dengan agensi kebangsaan yang lama dulu pun saya masih ada hubungan. Baik, tuan-tuan dan puan, muslim-muslimat yang Allah SWT. Tajuk malam ni kalau kita nampak tu tajuk dia macam biasa-biasa aja. Maksudnya tentang pengimarahan masjid ataupun kita panggil sebagai surau lah kalau kita kat sini ni. Jadi sebelum kita pergi jauh, sebenarnya kita kena faham dulu ada beberapa kategori masjid ataupun dipanggil sebagai tempat ibadat di mana kita meletakkan dahi kita sama taraf dengan kaki kita. Dinamakan sebagai masjid. Kalau ikutkan bahasa Arab punya peraturan untuk membentuk kataan, sebenarnya dia tak jadi masjid, dia jadi masjid. Sebagai contoh, katabah tulis, maktabun meja, maktabah perpustakaan. Dia tak panggil maktib, dia panggil maktab. Tetapi masjid, kenapa dia tak panggil masjid? Takut jadi sajak, bukan. Dia tak panggil masjid, dia panggil masjid. Kenapa di situ dia letakkan baris kasrah dekat bawah?
Sampai ke tahap tu ulama sembang, ulama bincang. Kerana apa? Kerana masjid ini diletakkan balik kasut dekat bawah itu untuk menunjukkan bahawasanya tempat yang kamu masuk ini, tempat yang dijadikan sebagai tempat ibadat ini adalah tempat untuk kita tundukkan, kita sujud diri kita dalam keadaan kita tak pernah buat dengan mana-mana makhluk atas dunia. Tak pernah buat. Untuk agama Islam, satu-satunya masa dahi kita ditundukkan sama taraf dengan kaki kita adalah ketika mana kita sujud kepada Allah. Maka di situlah manusia berada di dalam paling hamba sekali. Maka sebab itu tak panggil masjid, dia panggil sebagai masjid. Ini kita sembang pasal perkataan dulu, nak cerita ya ni. Sebab itu bila kita sebut masjid saja, di situ akan rasa kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita balik pada kategori masjid. Yang pertama sekali dinamakan sebagai masjid-masjid aula ataupun masjid-masjid utama. Ada 3 masjid utama dekat dunia ni. Yang pertama Masjidil Haram, bagus pandai. Yang kedua Masjidul Nabawi. Yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Manakala dengan kata lain tidak boleh kita bandingkan pahala sembahyang kita di masjid-masjid lain untuk samakan dengan masjid-masjid tiga-tiga ini. Kerana tiga-tiga masjid ini telah dinyatakan, bahkan disebut jelas dalam Al-Quranul Karim. Ini kategori masjid yang pertama. Yang kedua dinamakan sebagai masjid jami'. Masjid jami' ini masjid-masjid yang diwujudkan di seluruh dunia berdasarkan mazhab-mazhab yang tertentu, adat-adat yang tertentu. Semua dipanggil masjid jami'. Dan bawah pada itu dipanggil sebagai Musalla Al-Aid, ataupun kawasan-kawasan lapang yang telah diiktiraf oleh pihak kerajaan untuk dijadikan solat hari raya yang selain pada masjid. Cuma kita di Malaysia kita tak buat. Sebenarnya untuk solat hari raya bagusnya kita buat di padang ataupun di kawasan yang lapang, bukan di masjid. Tetapi bila di Malaysia ni sebab kita mewah dengan masjid, maka bila buat kita lapang kita pelik pula. Kenapa tak guna masjid? Masjid Sallallahu Alam. Sebagai contoh Masjid Shah Alam dia muat 5,000 orang, Masjid Negara boleh muat 3,000 orang, Masjid Negeri boleh muat lebih 2,000 orang. Maka tidak ada keperluan untuk kita wujudkan satu musalla al-aid ataupun musalla khas yang kita iktiraf mana-mana padang untuk kita jadikan sebagai tempat solat hari raya. Khas tu hari raya saya. Kalau kita pergi negara lain dia pacak dia musalla al-aid letak restoran. Dan yang keempat taraf dia surau-surau ataupun musalla-musalla kita ini dipanggil sebagai musalla al-hayy. Musalla al-hayy adalah musalla-musalla atau tempat-tempat solat yang telah diwujudkan atas keperluan setempat. Tidak boleh didirikan solat Jumaat, tetapi boleh didirikan solat-solat yang lain macam biasa. Cuma di Malaysia ini, terutama di Kuala Lumpur, ada satu lagi musalla khas dibina, dipanggil sebagai surau Jumaat, iaitu mana-mana surau yang tidak bertaraf masjid tetapi dibenarkan untuk buat solat Jumaat kerana populasi penduduk Islam di kawasan itu terlalu ramai. Sebab nak bina masjid ini, dia dalam mazhab Syafi'i dia ada jarak-jarak tertentu. Maka dibincang oleh para ulama, jarak lebih kurang daripada 3 atau 5 km tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Maka disebabkan tak boleh, itulah diwujudkan satu lagi dipanggil sebagai surau Jumaat di Kuala Lumpur, bahkan di Selangor pun dah mula ada. Ni nak kita bincang, nak kenal dulu surau masjid macam mana sebenarnya. Cuma di Malaysia kita ada lagi lah masjid negeri, kita ada masjid negara, kita ada masjid daerah, kita ada masjid mukim, dan kita ada musola-musola kecil. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan dengan agama Kristian, lebih kurang saja dari segi hierarki. Maksudnya kita dengar sama ni gereja ada kan. Sebenarnya dia ada satu lagi di bawah church, dinamakan sebagai chapel. Chapel ini adalah gereja-gereja kecil yang kita tengok dekat Malaysia ni, yang kadang-kadang tak nampak, betul ke ni? Nampak macam rumah tapi sebenarnya gereja, dipanggil sebagai chapel. Dan chapel ini tuan-tuan dan puan, padri yang ada dekat dalam tu, ilmu dia lebih tinggi daripada padri yang ada dekat church, dekat gereja. Sebab apa?
Sebab mereka inilah yang memerlukan dakwah paling hebat sekali. Nak tarik orang